Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadli bin Ismail dan nombor metrik saya ialah A204482 dan hari ini saya akan membentangkan tajuk berkenaan dengan kesan perundangan Islam dalam isu poligami di Malaysia. Bila disebutkan berkenaan dengan isu poligami ataupun poligami itu sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat yang ke-3 yang maksudnya, dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim apabila kamu berkahwin dengan mereka, maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan lain, 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil di antara isteri-isteri kamu, maka berkahwinlah dengan seorang sahaja atau pakailah hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk mencegah supaya kamu tidak melakukan kezaliman. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat yang ketiga berkenaan dengan keharusan dalam isu poligami ataupun poligami itu sendiri. Poligami bermaksud perkahwinan melebihi daripada satu orang wanita. Kalau kita imbas kembali berkenaan dengan poligami sebelum kedatangan Islam, kebanyakan daripada masyarakat Arab Jahiliah pada waktu ketika itu melakukan poligami ini atas dasar kepentingan, khususnya kepentingan diri sendiri, iaitu kepentingan perniagaan dan juga kepentingan politik. Maka apabila datangnya Islam telah meletakkan garis panduan, dan garis panduan itu dirujuk melalui surah An-Nisa ayat yang ketiga yang Allah sebutkan, yang telah saya bacakan tadi. Berkaitan dengan isu poligami di Malaysia, seperti yang kita sedia maklum, isu poligami di Malaysia tidaklah satu isu yang asing, bahkan isu yang panas dan hangat di Malaysia ini. Tetapi bukan itu yang ingin saya perkatakan. Yang ingin saya kupas adalah berkenaan dengan apa hubung kaitnya perundangan Islam dalam proses untuk berpoligami di Malaysia. Di Malaysia, proses poligami yang telah ditetapkan oleh Majlis Agama di seluruh negara, iaitu yang pertamanya perlulah menghantar permohonan ataupun mengisi borang permohonan dan dihantar ke pejabat agama. Kemudian apabila permohonan itu telah diterima, maka mahkamah perlu memanggil pemohon dan isterinya untuk dibicara ataupun disoal siasatlah. Dan antara perkara yang diperlukan dalam proses permohonan ini, yang pertama ialah maklumat peribadi pemohon dan bakal isteri yang akan dikahwininya. Yang kedua ialah alasan-alasan mengapa perkahwinan poligami itu perlu. Yang ketiga ialah latar belakang kewangan suami. Yang keempat ialah tanggungan kewangan yang diberikan kepada isteri dan anak-anak yang sedia ada dan juga bakal isteri. Yang kelima ialah cadangan pernikahan poligami itu telah mendapat persetujuan daripada isteri yang sedia ada. Okay, itu adalah antara yang perlu kita serahkan sewaktu untuk menghantar permohonan. Dan apabila Mahkamah Syariah telah menerima permohonan daripada kita, maka Mahkamah Syariah akan memanggil kedua-dua, iaitu suami dan isteri, untuk dibicara dan dikaji selidik sama ada permohonan ini diluluskan ataupun tidak. Dan beberapa syarat yang ditetapkan sebelum permohonan ini diluluskan. Yang pertama ialah perkahwinan yang dicadangkan itu adalah patut dan perlu memandangkan kepada antara lain keadaan yang berikut, iaitu kemandulan, keuzuran jasmani, tidak layak dari segi jasmani untuk persetubuhan, sengaja ingkar, mematuhi perintah untuk memulihkan hak-hak persetubuhan ataupun gila di pihak isteri atau isteri-isteri yang sedia ada. Yang kedua ialah pemohon mempunyai kemampuan yang membolehkan dia menanggung sebagaimana dikehendaki oleh hukum syarak semua isteri dan orang tanggungannya, termasuk orang-orang yang akan menjadi orang-orang tanggungannya berikutan dengan perkahwinan yang dicadangkan itu. Yang ketiga ialah pemohon akan berupaya memberi layanan sama rata kepada semua isteri mengikut kaedah
ataupun kehendak hukum syarak. Yang keempat ialah bahawa perkahwinan yang dicadangkan itu tidak akan menyebabkan darar syar'i kepada isteri-isteri yang sedia ada, dan perkahwinan yang dicadangkan itu tidak akan merendahkan secara langsung ataupun secara tidak langsung taraf kehidupan yang telah dinikmati atau dijangka dengan munasabah akan dinikmati seterusnya oleh isteri atau isteri-isteri dan orang-orang tanggungannya yang sedia ada, sekiranya perkahwinan ini tidak berlaku ataupun perkahwinan itu tidak berlaku. Maka apabila mahkamah telah menetapkan syarat-syarat yang disemak ataupun dirujuk kepada mahkamah syariah itu memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, maka permohonan itu akan diluluskan. Dan merujuk kepada perundangan Islam, syarat-syarat yang dikeluarkan ini adalah bertepatan dengan kehendak syarak lah. Yang ini kita melihat dari sudut kemampuan dan sebagainya, supaya apa, antara asbab kenapa dikeluarkan cadangan ataupun garis panduan ini supaya tidak berlaku penganiayaan, penindasan dan kezaliman khususnya kepada pihak wanita. Jadi justru dengan kedatangan Islam itu telah membawa satu perubahan dari sudut penghormatan terhadap kaum wanita dan seterusnya mengelakkan daripada berlaku sebarang kezaliman terhadap mana-mana individu, khususnya wanita yang dipoligamikan. Secara kesimpulannya, kesan perundangan Islam dalam isu poligami di Malaysia adalah sangat baik dan sangat bertepatan dengan syarak, kerana jika tidak ada perundangan Islam khususnya dalam bidang poligami, maka akan berlakulah banyak penindasan, akan berlakulah banyak kezaliman terhadap hak asasi wanita dan hak asasi manusia itu sendiri. Jadi dengan itu selesailah sudah pembentangan saya berkenaan dengan kesan perundangan Islam dalam isu poligami di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.